Bila kita bawa Islam, maka kita akan dihalang dengan ujian-ujian yang banyak. Sebab tu jangan pelik kalau sekiranya kita ni dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Itu satu sunnatullah. Sunnah Allah yang Allah jadikan. Siapa yang bawa Islam, dia kena melalui ranjau-ranjau sebegini. Dia kena melalui saat-saat yang sukar dalam hidup mereka. Bila datang, nampak saja dekat, dia nampak dah Rasulullah. Tapi bila sampai dekat dengan Rasulullah, hilang. Tak nampak Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau dia cuba dekat juga tadi, nescaya terkoyak. Segala anggota dia tu satu persatu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah. Kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan penduduk-penduduk Mekah di waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah membawa Islam ini sendiri. Kita pada kali ini kita akan berbicara tentang penindasan orang-orang musyrikin waktu mana dia tahu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada muka surat 115. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini dan insya-Allah dalam kitab ini tuan-tuan boleh pastikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam kitab ininya dia sebut tentang mengenai orang-orang musyrikin. Dia melakukan berbagai usaha dan cara yang telah disebut sedikit demi sedikit untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita dah jelaskan. Bila kita sebut saja tentang Islam, maka orang yang bukan Islam mesti akan cari jalan untuk nak halang. Jangan sampaikan dakwah ini. Dia bukan zaman kita je, tetapi seringkali kita kena sebut bahawa sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Mereka-nya sebaik saja ia dizahirkan pada tahun keempat kenabian. Bila Rasulullah jadi Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru Islam ni cara sembunyi-sembunyi. Tapi bila tahun yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan cara terang-terangan. Kemudian minggu dan bulan terus berlalu. Namun mereka masih lagi mengamalkan tindakan-tindakan sama. Belum sampai ke tahap penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi setelah mereka melihat cara-cara yang diambil tidak membuahkan hasil untuk menyekat dakwah Islam, mereka berkumpul sekali lagi dan membentuk satu badan yang terdiri daripada 25 pembesar Quraisy. Bila mereka nampak bahawa tindakan mereka tersebut tak berjaya, mereka buat macam mana? Mereka cari pembesar-pembesar Quraisy. Dan pembesar Quraisy tersebut, mereka bentuk seramai 25 orang yang di kalangan ahli dan kuasa mereka ini. Ia diketuai oleh Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Abu Lahab ni bapa saudara Rasulullah sendiri. Setelah bermesyuarat dan berfikir panjang, nak buat macam mana pada anak saudara ni? Jahat tak jahatnya mereka ni. Badan ini telah mengambil keputusan tegas untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka meluluskan usul untuk tidak melengah-lengah. Usaha untuk memerangi Islam, menyakiti Rasulnya, menyiksa orang-orang yang memeluk Islam dan mengenakan kepada mereka berbagai bentuk hukuman dan juga penyiksaan. Dia mula cari jalan. Macam mana nak sekat kemarahan Islam ini sendiri. Ini sejarah yang perlu kita sebut kepada anak cucu kita. Supaya anak cucu kita, siapa saja yang mendengar sirah ini, dia tahu bahawa bila kita bawa Islam, maka kita akan dihalang dengan ujian-ujian yang banyak. Sebab tu jangan pelik kalau sekiranya kita ni dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Itu satu sunnatullah. Sunnah Allah yang Allah jadikan. Siapa yang bawa Islam, dia kena melalui ranjau-ranjau sebegini. Dia kena melalui saat-saat yang sukar dalam hidup mereka.
mereka mengambil keputusan ini dan nekat untuk melaksanakannya di kalangan orang kafir ni. Tindakan ini terhadap orang-orang Islam, terutamanya golongan yang lemah, adalah lebih mudah untuk dilaksanakan pada mereka tersebut. Yang rancang ni siapa? Bapa saudara sendiri. Bapa saudara rancang terhadap anak saudara. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Rasulullah ni siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab tu sendiri yang merancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terhadap Rasulullah adalah sukar kerana baginda adalah seorang yang terhormat. Payah nak buat pada Rasulullah. Nak buat pada yang dekat-dekat dengan Rasulullah tu senang. Tapi nak buat pada Rasulullah ni payah. Mempunyai peribadi yang unggul hingga dihormati oleh kawan dan juga lawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah mempunyai peribadi tersendiri. Kalau mereka bertemu, maka yang dapat mereka lakukan hanyalah memberi penghormatan dan pemuliaan pada Rasulullah. Kalau berjumpa dengan Rasulullah, mereka ni malu mata, senang ceritanya. Ni cara orang kafir dahulu. Tapi tidak ada orang yang sanggup melakukan perkara yang keji dan hina untuk menentang Rasulullah terang-terangan. Kecuali orang yang sungguh-sungguh hina dan juga bodoh. Apatah lagi Rasulullah pula berada dalam pelindungan Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam pelindungan Abu Talib. Abu Talib adalah seorang tokoh Mekah yang dihormati keturunannya dan dia sendiri dihormati di kalangan manusia yang ramai. Di peringkat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baru Islam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga dan dikawal oleh Abu Talib itu sendiri. Peringkat awal tidak ada seorang pun yang berani untuk mengganggu pelindungan yang dilakukan oleh Abu Talib dan juga menghalalkan apa yang dipertahankan. Keadaan ini mencemaskan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy dia cukup payah. Dia kata nak buat khianat pada Muhammad susah. Kenapa susah? Kerana Muhammad ni dikawal oleh Abu Talib. Manakala kalau kita nak buat khianat juga, kita boleh buat khianat pada orang-orang yang sekitar Muhammad. Itu cara mereka demikian. Mereka duduk bangun memikirkan apakah yang harus dilakukan. Tapi sampai bila mereka patut bersabar menghadapi seruan yang bakal menjahanamkan kepimpinan agama mereka serta kekuasaan mereka terhadap hal-hal dunia ini. Mereka ni duduk bangun tidur macam-macam gaya, fikir macam mana nak buat terhadap Muhammad ni sendiri. Macam mana nak dilakukan pada Muhammad ini. Mereka fikir bahawa agama mereka ni semakin teruk ni kalau dibiarkan. Lalu mereka pun memulakan penindasan terhadap Nabi SAW dengan dikepalai oleh Abu Lahab sendiri. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan penindasan pada Rasulullah SAW. Siapa yang tindas Rasulullah? Pak saudara sendiri. Pak saudara sendiri yang mula untuk di waktu itu untuk menindas. Abu Lahab sebenarnya telah mengambil pendirian keras ini sejak daripada awal lagi. Kalau kita ingat balik kan, Abu Lahab ni dia memang benci pada Rasulullah waktu mana awal-awal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebelum orang Quraisy terlintas untuk berbuat demikian. Sebelum orang Quraisy merancang untuk nak buat khianat pada Rasulullah, Abu Lahab dah lama dah. Dia memang rasa tak puas hati dengan anak saudara dia ni. Sebelum ini, kita telah sebutkan apa yang dilakukan pada Nabi dalam majlis Bani Hashim di Bukit Safa yang pernah kita cerita sebelum daripada ni. Abu Lahab pernah ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akan turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab tu, cerita tentang mengenai bagaimana Abu Lahab ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat menyebut bahawa ketika Abu Lahab berada di atas Bukit Safa, dia telah mengambil seketul batu untuk memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ceritakan sebelum daripada ni. Dia pernah nak pukul Rasulullah dengan batu. Sebelum itu, Abu Lahab telah mengahwinkan dua orang puteranya dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum. Sebelum daripada itu, Abu Lahab dia dah besan dah dengan Rasulullah. Dia telah mengahwinkan putera dia untuk berkahwin dengan Ruqayyah dan juga Kalsum. Ni nak sebutnya jahat tak jahatnya Abu Lahab. Walaupun dia ni dah besan dah dengan Rasulullah. Perkahwinan itu berlangsung sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, dia dah belum Rasulullah jadi nabi lagi. Dia dah besan dah dengan Rasulullah.
Apabila baginda diutus sebagai Rasul, Abu Lahab menyuruh dua orang puteranya supaya menceraikan isteri mereka secara paksa. Jahat tak jahatnya Abu Lahab. Abu Lahab bila tahu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nabi dan juga rasul, dia suruh cerai. Cerai anak-anak dia tersebut, dua orang tu, dia suruh cerai terhadap Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Sehingga akhirnya mereka pun menceraikan isteri masing-masing. Ini cerita ni yang berlaku kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Lahab ni tak sanggup nak besan, tak teruskan berbesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abdullah, putera kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Lahab menerima berita ini dengan gembira. Bila Abdullah, anak kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia paling gembira sambil berlari-lari ke arah kawan-kawan dia menyampaikan berita kononnya Muhammad telah ditarik kembali daripada mendapat apa yang dibayanginya, apa yang disayanginya. Yang disebut gambar bila Abdullah meninggal dunia, dialah paling gembira. Oh, sukanya Abu Lahab. Cerita jahat tak jahatnya. Padahal apa kaitan dia dengan anak saudara dia sendiri pun, patutnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini juga diceritakan bahawa Abu Lahab selalu mengikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim haji di pasar-pasar untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perangai Abu Lahab lah. Waktu mana Rasulullah cerita tentang mengenai Islam, dia duduk belakang. Bohong disebut. Anak saudara aku tu, tapi bohong. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan berita yang menunjukkan bahawa tindakan Abu Lahab bukan setakat mendustakan Rasulullah. Malah dia pernah memukul Rasulullah dengan batu sehingga mengalir darah ke tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahat tak jahatnya Abu Lahab. Patutlah nama dia disebut dalam surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab tersebut. Allah Subhanahu wa taala cerita jahat sungguh Abu Lahab ini sehingga kan bukan dia je yang jahat. Isteri dia pun turut sama jahat. Itu sampai Allah celakakan dia. Celakalah tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah sebut demikian. Isteri Abu Lahab nama dia Ummu Jamil Arwa. Ummu Jamil Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Adik-beradik dengan Abu Sufyan, isteri pada Abu Lahab. Tidak kurang daripada suaminya dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pun sama. Abu Lahab orang panggil laki bini jahat. Bukannya seorang je yang jahat. Dua-dua ni jahat. Dia membawa duri-duri dan meletakkan di jalan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering lalu, dan di muka pintu rumah dia pada waktu malam. Letak duri-duri. Mana jalan yang Rasulullah lalu, dia letak duri. Jahat tak jahatnya demikian. Kemudian pada malam hari letak depan pintu rumah Rasulullah duri-duri. Dia ialah seorang perempuan yang celupar. Mulut yang kasar, dia panggil demikian. Mulut yang kotor dan juga jijik. Bercakap ikut sekendak hati dia. Mulut dia tu ikut je nak keluar. Keluar daripada ikut mulut je keluar. Ingat ni, siapa-siapa yang dia bercakap tanpa daripada hati dan daripada perasaan dia, jadi macam ni lah perangai pada Ummu Jamil Arwa, nama dia. Ummu Jamil Arwa ni isteri kepada Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya yang sentiasa memikul kayu-kayu api yang diadakan pada diri dia. Dan banyak mengada-ngadakan pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mereka-reka cerita terhadap Rasulullah. Dia menyemarakkan api fitnah dan mengobarkan peperangan sengit terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat tak jahat? Abu Lahab pun jahat. Mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak saudara isteri kepada Abu Lahab ni pun jahat juga. Ummu Jamil Arwa nama dia. Kemudian kerana itulah Al-Quran menyifatkan sebagai pembawa kayu api. Bila dia mendengar ayat Quran yang turun berkaitan dengannya dan suaminya, segera dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar ada ayat Quran turun, cerita pasal dia dan suami dia, datang menjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dalam masjid berdekatan dengan Kaabah. Bila turun ayat Quran tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab tu, Ummu Jamil Arwa ni datang cari Rasulullah. Rasulullah duduk dalam dekat dengan Baitullah Kaabah
bersama baginda ialah Abu Bakar As-Siddiq. Bersama dengan Rasulullah tu Abu Bakar. Dia datang sambil menggenggam seketul batu. Geram tak geram tu, dia bawa batu di tangan dia tu nak pukul Rasulullah. Bila sampai pada mereka berdua, Allah melenyapkan penglihatan terhadap Rasulullah. Lalu dia hanya dapat melihat Abu Bakar saja. Allah buat, bila datang nampak saja, dekat dia nampak dah Rasulullah. Tapi bila sampai dekat dengan Rasulullah, hilang. Tak nampak Rasulullah. Allahu Akbar. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dia nampak Abu Bakar saja. Kemudian dia pun berkata, "Hai Abu Bakar, mana kawan kamu?" Dia panggil Abu Bakar tu depan Rasulullah. Abu Bakar, mana kawan kamu? Telah sampai berita yang dia mempelekehkan aku. Demi Allah, kalau aku temui, nescaya aku akan pukul mulutnya dengan batu ini. Dia sebut demikian. Kemudian dia bersyair, penuh celaan kami menentangnya. Perintahnya kami ingkar, agamanya kami tinggalkan. Itu syair dia lah. Dia sebut demikian. Kemudian dia pun berlaju. Sebutnya, Rasulullah ada kat depan tu tapi dia tak nampak. Dia tak nampak Rasulullah kat depan. Dia nampak Abu Bakar saja. Dia tanya Abu Bakar, mana kawan kamu? Dia tanya, mana kawan kamu? Abu Bakar diam. Sayyidina Abu Bakar diam saja. Lalu dia beredar, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah dia melihat kamu ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Abu Bakar tanya balik Rasulullah, kan dia tak nampak ke kamu ya Rasulullah? Baginda menjawab, dia tak nampak aku. Dia tak melihat aku. Allah telah melenyapkan pandangannya terhadap padaku. Dia tak nampak aku. Wahai Abu Bakar, walaupun dia tu berdiri depan aku, dia tak nampak aku. Allahu Akbar. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini yang antara lainnya menyebut apabila Ummu Jamil berhenti di hadapan Abu Bakar, dia berkata, wahai Abu Bakar, buruk sungguh bicara sahabat kamu itu. Buruk, dia kata, Abu Bakar, sahabat kamu untuk cakap. Lalu Abu Bakar menjawab, tidak, demi Tuhan, bangunan ini dia tidak menuturkan syair dan tidak berbicara dengannya. Lalu Ummu Jamil berkata, kamu ini orang yang betul-betul bendul, bodoh. Dia sebut demikian. Allahu Akbar. Dia boleh sebut pada Abu Bakar. Ummu Jamil Arwah ni, dia sebut apa dia? Dia kata kamu ni bendul lah Abu Bakar. Ikut sangat Muhammad. Semua itu dilakukan oleh Abu Lahab. Sedangkan dia ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni bapa saudara Rasulullah dan jiran dengan Rasulullah. Rumah pun berjiran dengan Rasulullah. Besan pula. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Rasulullah. Jiran-jiran Rasulullah yang lain turut menyakitinya, sedangkan Rasulullah sendiri berada dalam rumahnya. Jiran-jiran lain pun tengok begitu, pakat-pakat buat jahat juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk diam dalam rumah. Ikut, maknanya orang nak buat jahat, buatlah dahulu. Ini peringkat awal kedatangan Islam. Ibnu Ishaq berkata, golongan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya ialah Abu Lahab. Yang suka sangat, yang buat khianat pada Rasulullah ni siapa dia? Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'ayyad, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibn Asda Al-Hudaili. Semua mereka ialah jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiran-jiran Rasulullah dapat jiran yang buruk perangai. Tidak seorang pun daripada mereka yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abi Al-As. Salah seorang daripada mereka pernah mencampakkan perut kambing ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersolat di dalam rumahnya. Jahat tak jahat tu? Tengok Rasulullah sedang sembahyang dalam rumah Rasulullah, ambil perut kambing itu campak di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah solat dalam rumah dia, seorang lagi mencampakkan perut kambing tersebut dengan periuk-periuknya sekali hingga terpaksa Rasulullah membuat hadangan ketika mana bersolat untuk menghalang gangguan mereka. Allahu Akbar. Sampai peringkat Rasulullah kena buat hadangan. Bila Rasulullah solat, Rasulullah kena buat hadangan begitu supaya mereka tak ganggu Rasulullah kalau Rasulullah solat. Bila Rasulullah dicampakkan kotoran itu kepadanya, baginda akan keluar membawa kotoran itu dengan sebatang ranting, lalu berdiri di muka pintu rumah sambil berkata, tiap kali mana mereka campak, baginda akan keluar membawa kotoran itu
dengan membawa sebatang ranting. Lalu Rasulullah berdiri depan pintu rumah. Lepas pada selesai. Hai Bani Abdul Manaf, jiran jenis apakah kamu ini? Hai Bani Abdul Manaf, kamu ni jiran jenis apa? Campak sampah dalam rumah aku. Rasulullah sebut demikian. Kemudian baginda buangkan kotoran itu di jalan. Akhirnya Rasulullah SAW ambil sampah-sampah tu buang di jalan. Uqbah bin Abi Muayyad mengambil tindakan yang lebih buruk lagi terhadap Rasulullah SAW. Yang kena pada Rasulullah. Ini ingat ya. Kalau kita berjiran, cuba ingat Rasulullah berjiran macam mana. Dalam hidup kita. Dalam hidup Rasulullah SAW bila mereka buat jahat pada Rasulullah. Rasulullah berjiran. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sedang sembahyang di sisi Kaabah. Pernah satu ketika Rasulullah sembahyang di sisi Kaabah. Ketika itu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di situ. Abu Jahal sedang duduk di situ. Sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, siapa di kalangan kamu yang berani membawa uri unta keluarga si fulan ini dan letakkan di belakang Muhammad ketika mana dia sujud? Abu Lahab ni, Abu Jahal pula. Dia tengok Rasulullah SAW sedang sembahyang, dia pun tengok, dia tanya, siapa yang berani di kalangan kamu yang nak bawa uri-uri ataupun perut-perut unta ni di belakang Muhammad? Lalu bangkitlah manusia paling celaka, iaitu Uqbah bin Abil Muayyad, membawa uri itu sambil memandang ke arah Nabi. Sambil tengok pada Nabi, bila Nabi SAW sujud, dia letakkan uri di atas belakang Rasulullah. Letak di antara dua bahu Rasulullah di belakang ni. Dua-dua ni dia letak di belakang Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya memerhatikan apa yang dilakukan. Saya tengok je apa yang mereka buat tersebut. Abdullah bin Mas'ud, waktu tu Islam tak kuat lagi. Islam tak ada kuasa lagi. Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Abdullah bin Mas'ud sebut, tengok je mereka buat. Tapi nak buat macam mana? Peringkat awal, alangkah baiknya kalau saya ada kekuatan untuk menghalang. Katanya Abdullah bin Mas'ud, kalau aku ada kekuatan, aku halang. Katanya lagi, lalu mereka pun mentertawakan dan berlenggang-lenggok sesama mereka. Sedangkan ketika itu baginda masih terus sujud. Rasulullah terus sujud. Semayang tu sujud je terus. Tidak mengangkat kepalanya. Sehinggalah datang Fatimah dan membuang uri itu daripada belakang Rasulullah SAW. Fatimah tu Zahra datang tengok. Allah, orang buat jahat gini sekali pada ayah dia. Kemudian baginda mengangkat kepala je. Seraya berdoa pada Allah. Rasulullah angkat kepala dia, angkat tangan, doa. Ya Allah, ke atasmu untuk menghukum orang Quraisy ini, ya Allah. Ni. Allahumma alaikal Quraisy. Ya Allah, ke atas kamulah aku harap kamu membalas pada orang Quraisy ini. Disebut sebanyak 3 kali. Ni sebab tu alim ulama kata, bila kita ni dalam keadaan yang kita dikhianati, dizalimi, dianiayai dan sebagainya, memang teruk sungguh kita boleh sebut seorang-seorang nama. Nama-nama orang Quraisy tersebut. Rasulullah dia sebut, Allahumma alaikal, ya Allah ke atas kamulah orang-orang untuk kamu hukumkan orang Quraisy ini. Boleh tak boleh kita berdoa pada orang yang buat khianat pada kita? Boleh. Islam benarkan. Di cara demikian. Mendengar doa baginda, mereka rasa gelisah terus. Bila dengar saja Rasulullah sebut gitu, mereka bimbang terus. Mereka percaya bahawa doa di tempat itu adalah mustajab. Mereka tak percaya. Bila Rasulullah berdoa macam tu, mereka bimbang. Sudah. Muhammad doa macam tu dah. Kemudian Nabi menyebut nama-nama mereka seorang-seorang. Akhirnya Rasulullah SAW sebut, ya Allah, ke atas kamulah untuk menghukum Abu Jahal. Rasulullah mula sebut nama seorang-seorang. Ni yang kita masukkan. Kalau ada orang yang buat khianat sungguh-sungguh, maka nama dia disebut dalam doa orang-orang soleh. Orang yang soleh ni kadang-kadang di kalangan kita kan, orang-orang yang jahat-jahat perangai dia, ditulis dalam Facebook. Dia kata macam-macam kan. Sebut nama seorang-seorang yang jahat ni. Orang yang jahat ni. Ya Allah, ke atas kamulah untuk menghukumkan Abu Jahal. Ke atas kamu untuk menghukum Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sebut. Satu Abu Jahal. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga Syaibah bin Rabi'ah. Yang keempat Al-Walid bin Utbah. Yang kelima Umayyah bin Khalaf.
Uqbah bin Abi Muayyad. Yang keenam, baginda menyebut seramai 7 orang. Tetapi tidak dihafal oleh perawi ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud, demi diri aku yang dalam kekuasaannya, aku telah melihat semua mereka dihitung oleh Rasulullah menjadi korban dalam perigi buruk, iaitu perigi buruk dalam perang Badar. Akhirnya, jenazah-jenazah mereka, mayat-mayat mereka dihumban ke dalam telaga. Dalam telaga dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf, apabila beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicaci dan dikejinya Rasulullah. Bagaimana yang kena pada Rasulullah? Dicaci dan dikeji Rasulullah. Terhadapnya turun ayat Al-Quran. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji. Alhaakumut takasur. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Diturunkan ayat ini. Ibn Hisham berkata, Al-humazah bererti orang yang mengherdik seseorang secara terbuka sambil mengenyit-ngenyit mata dia. Itu cara demikian. Sambil mengenyit-ngenyit mata dia. Al-lumazah ialah orang yang mengaibkan orang lain secara rahsia, secara rahsia tetapi menyakitkan mereka. Lumazah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wailul likulli humazatin lumazah. Dua-dua Allah Subhanahu Wa Taala jadikan demikian. Saudaranya pula Ubay bin Khalaf. Ini orang yang didoa dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kita ni jangan sampai orang alim ataupun orang soleh baca doa dan sebut nama dua orang ni dalam doa kita, jangan. Dalam doa mereka tersebut. Uqbah bin Abi Muayyad sering bergandingan. Pada suatu masa Uqbah duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi. Apabila berita itu sampai pada Ubay, dimarahinya Uqbah dan diminta supaya Uqbah meludah ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jahat tak jahatnya. Uqbah ni dia dua orang ni, Ubay bin Khalaf dan Uqbah ni, dua-dua ni sering kali pergi duduk dekat dengan Rasulullah. Dia dengar Rasulullah. Tapi lepas tu dia duduk tu, dia ngejek Rasulullah. Dia ngejek. Lalu bila Uqbah duduk dengar apa yang Rasulullah cerita ni, Ubay bin Khalaf ni pula marah kepada Uqbah. Dia marah pada Uqbah. Dia kata, Uqbah, kamu dengar, patutnya kamu ludah pada Muhammad itu disebut. Uqbah meludah ke arah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan itu dilaksanakan oleh Uqbah. Bila Ubay bin Khalaf ni, dia marah pada Uqbah dan dia minta supaya Uqbah meludah ke arah Nabi, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ni ludah wajah Rasulullah. Bila dia ludah wajah Rasulullah, Ubay sendiri meramas tulang-tulang geput, kemudian meniup ke angin yang menghala ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ubay pula jahat dia ambil tulang-tulang geput, dia ramah, dia tiup. Depan ni Rasulullah. Kat sini Rasulullah. Dia tiup gitu supaya angin tiup kena wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Akhnas bin Syarif Al-Saqafi termasuk di kalangan mereka yang kurang ajar dengan Rasulullah. Ini di antara orang yang kurang ajar dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah, Al-Quran menyifatkan dengan 9 sifat yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan di kalangan mereka itu. Itu dalam firman Allah Ta'ala, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَحِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَحِينٍ, dan janganlah kamu menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, jangan kamu ikut orang yang hidup dia suka nak suruh sikit-sikit bersumpah. Manna hammazin masya'im binamin. Lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebar fitnah. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Dan untuk memecah belah orang ramai yang sering menghalang amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa, yang jahat, kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. Abu Jahal pula kadang-kala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sirah yang berlaku ni. Abu Jahal kadang-kadang datang pada Rasulullah, mendengar Rasulullah baca Quran. Dengar Rasulullah baca Quran, kemudian pergi begitu saja tanpa beriman dan mematuhinya. Allahu Akbar.
Jahat Abu Jahal, dia pergi dengar juga Quran. Jahat orang kita tak dengar langsung Quran. Nak sebutnya jahat. Jahat lagi, mana jahat? Jahat yang Abu Jahal, dia pergi dengar. Tapi lepas pada tu, dia lawan Rasulullah. Dia dengar Al-Quran. Bukan dia tak dengar Al-Quran. Orang kita dengar pun tak nak. Dengar Al-Quran pun tak nak. Apatah lagi, dia nak ikut. Dia dengar pun tidak. Lebih jahat daripada Abu Jahal. Abu Jahal dia dengar Quran. Kemudian dia pergi begitu saja tanpa beriman dan mematuhi Al-Quran. Dia tidak dapat mengambil adab yang baik dan tidak rasa gerun mendengar Al-Quran Karim. Tak rasa takut. Ni nak sebutnya gambaran perangai jahat Abu Jahal. Orang kita pun sama juga. Kalau dibaca ayat Quran, dia lawan. Dia kata sikit-sikit Quran. Sikit-sikit Quran. Dia menyakitkan Rasulullah dengan kata-kata sindiran pedas dia. Menghalang baginda daripada jalan Allah. Perangai Abu Jahal. Kemudian dia pergi dengan perasaan sombong dan membanggakan diri kerana berjaya melakukan kejahatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah apa yang dilakukan itu bakal menjadi kenangan dalam hidup dia. Terhadap Al-Quran menyebut fala saddaqa wala salla. Maka tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan, meyakini dan tidak pula mengerjakan sembahyang yang difardukan untuk dikerjakan. Dia menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat. Sejak kali pertama dia melihat Rasulullah bersembahyang dalam Masjidil Haram. Perangai jahat mereka ni. Ada sekali dia lalu berdekatan Nabi ketika Nabi sedang bersolat berhampiran makam Ibrahim. Pernah sekali dia datang tengok Rasulullah sedang solat dekat makam Ibrahim itu. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, bukankah aku larang kamu melakukan perbuatan ini?" Muhammad, aku larang kan, jangan kamu buat perbuatan ini. Lalu dia mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda berkeras dan menghedik kembali kepadanya. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, kamu nak getak aku dengan apa? Demi Allah, aku adalah orang yang paling ramai pengikut di lembah ini." Dia sebut. Kamu berani. Buat berani aku ni ramai pengaruh. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang bermaksud. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Dalam surah Al-Alaq. Dalam satu riwayat yang lain menyebut bahawa Nabi SAW mencekak lehernya sambil menggoncangkannya dan berkata, "Wahai orang yang kufur ingkar." Rasulullah pegang tengkuk dia. Rasulullah tolak tersebut. Lalu Rasulullah sebut, "Wahai orang yang kufur ingkar, sudahlah dekat pada kamu kebinasaan. Sudahlah dekat. Kemudian api neraka lah yang lebih layak bagi kamu." Lebih layak. Maksud surah Al-Qiyamah. Ayat yang ke-34 dan 35. Lantas berkatalah musuh Allah itu, "Adakah kamu semua mengancam aku, wahai Muhammad? Kamu nak getak aku ke Muhammad?" Mereka sebut demikian. "Demi Allah, kamu dan Tuhan kamu tidak mampu barang sedikit pun. Kerana aku ini adalah orang termulia di kalangan mereka yang berjalan di dua bukit Mekah ini sendiri." Oh, sedap mereka sebut demikian. Abu Jahal masih tidak serik apabila disegah oleh Nabi SAW. Malah kebencian dia semakin bertambah. Bertambah lagi setelah itu. Muslim meriwayatkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, berkata Abu Jahal, "Adakah Muhammad menyembah mukanya ke tanah bersujud di hadapan kamu?" Tanya Abu Jahal, tanya pada orang ramai. Lalu mereka menjawab, "Ya." Dia berkata lagi, "Demi Al-Latta dan Al-Uzza, kalau aku lihatnya, akan kupijak tengkuknya dan aku akan sodokkan mukanya ke tanah." Katanya Abu Jahal, "Kalau aku tengok lagi Muhammad sujud, dia getak Rasulullah. Kalau aku tengok Muhammad itu sujud, kemudian aku akan pijak tengkuk dia, biar patah tengkuk dia." Katanya Abu Jahal ini. Kemudian dia pun datang pada Rasulullah ketika Rasulullah sedang sembahyang. Tengah-tengah Rasulullah sembahyang. Sebelum itu dia mendakwakan minyak leher Rasulullah SAW. Tetapi yang mengejutkan mereka ialah apabila dia datang apabila dia lari berpatah balik sambil berlindung dengan kedua tangannya. Datang tu, kemudian dia pusing balik. Dia balik berlindung dengan kedua tangan dia. Lalu mereka bertanya, "Apa kena dengan kamu, wahai Abu Al-Hakam?" Gelaran pada Abu Jahal ni. Kenapa kamu macam dia lindung muka dia macam melindung begitu? Orang bertanya, "Kenapa?" "Antaraku dengan Muhammad itu ada
parit api disebut. Aku tengok antara aku dengan Muhammad ada parit api. Dan mereka yang bersayap. Ada mereka yang bersayap. Aku nampak ada mereka yang bersayap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau dia hampiri aku, nescaya para malaikat akan merentak anggota tubuhnya satu persatu. Allahu akbar. Rasulullah kata, kalau dia cuba dekat juga tadi, nescaya terkoyak segala anggota dia tu satu persatu. Allahu akbar. Allah jadikan demikian pada Rasulullah. Penindasan ini dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi unggul. Rasulullah tak ada pun buat benda yang buruk. Diagung dan dimuliakan dalam jiwa orang awam dan orang-orang yang khusus di penduduk kota Mekah itu. Di samping itu lagi, Rasulullah berada dalam perlindungan Abu Talib. Sepatutnya demikian. Seorang tokoh besar yang dihormati di Mekah. Maka betapa halnya dengan orang-orang Islam yang lain. Terutamanya golongan yang lemah. Kalau Rasulullah sebegitulah mereka buat. Bayangkan macam mana dengan sahabat-sahabat orang Islam yang baru-baru masuk Islam. Yang lemah. Sudah tentulah tindakan yang diambil lebih keras. Dan juga pahit untuk ditanggung. Itu sebahagian je yang kita sebut tu keadaan yang berlaku pada Rasulullah. Pada masa yang sama, semua kabilah bertindak menyeksa ahli kabilah mereka yang menganut Islam dengan berbagai bentuk penyeksaan. Ini berlaku pada Rasulullah dan juga di kalangan yang disebut dengan sahabat-sahabat. Orang Islam tidak mempunyai kabilah akan diseksa oleh tuan-tuan mereka dengan berbagai bentuk penindasan yang tidak tergamak untuk diingati oleh hati orang yang kukuh dan juga sabar pada Allah. Kalau kita bacalah sejarah-sejarah dan kita dengar sejarah mereka yang kena ujian penindasan di saat mana mula-mula baru Islam ini, kita rasa sayu dan sedih dengan keadaan yang berlaku. Abu Jahal apabila mendengar seorang lelaki terhormat dan mempunyai perlindungan masuk Islam, maka ia mengherdiknya dan mengancam orang itu akan menerima padah yang buruk sama ada pada harta dan kedudukannya. Abu Jahal, dia dengar dia orang masuk saja Islam, dia kata siap engkau. Dia buat demikian. Kalau yang masuk Islam itu ialah orang yang lemah, maka dia akan memukul dan menyakitkan. Kalau ada orang tu orang yang mulia sikit, ada kedudukan harta, dia bagi amaran, siap engkau, habis engkau. Harta benda engkau, siap engkau. Dia akan sebut demikian. Kalau orang yang lemah, dia tindah begitu je. Dia pukul dan dia menyakitkan. Bapa saudara Osman bin Affan pernah membungkusnya dalam tikar jalinan daun kurma. Kemudian menyalakan api di bawahnya dan disalainya. Nak sebutnya, pernah dibungkus dengan daun kurma tu. Yang tikar yang dibuat daripada daun kurma. Tikar yang dibuat daripada daun kurma. Kemudian dibungkus, disalai daripada bawah. Allahu Akbar. Kemudian apabila ibu Mus'ab tahu bahawa Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ni di antara sahabat yang nama dia Mus'ab bin Umair. Dia tidak membenarkan Mus'ab mendapat makanan dan mengusirnya keluar daripada rumah. Ibu Mus'ab. Ni anak seorang je. Mus'ab bin Umair ni orang kaya. Sedangkan Mus'ab sebelum itu adalah orang yang hidup mewah. Bila tahu saja ibu dia tahu masuk Islam, akibatnya kulit tubuh Mus'ab kelihatan mengelupas seperti kulit ular terjadinya. Kulit dia tu mengelupas macam kulit ular nampak. Allahu Akbar. Bilal ialah hamba kepada Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah. Asalnya hamba pada Umayyah bin Khalaf. Umayyah mengikat dia di tali di lehernya. Kemudian menyerah kepada kanak-kanak untuk dibawa ke bukit-bukit di Mekah. Heret. Katanya Umayyah bin Khalaf. Bawa budak. Sehingga ternampaklah kesan tali di leher dia. Umayyah pernah mengikatnya. Kemudian memukulnya dengan tongkat. Tongkat dipukul. Dia juga pernah dipaksa duduk di tengah-tengah panas. Dia juga dipaksa berlapar. Lebih teruk lagi, dia pernah dikeluarkan di tanah lapang ketika hari yang sangat panas. Lalu dicampakkan di atas batu-batu kerikil di Mekah. Di atas dada ni, batu-batu di Mekah ni. Kemudian dia letakkan batu yang besar. Batu yang besar di atas dada dia. Di atas batu yang kerikil yang kecil-kecil. Di atas itu, dia letakkan badan Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf ini. Kemudian, dadanya. Kemudian Umayyah berkata, tidak demi Allah, kamu akan terus-menerus
begitu hingga mati ataupun kamu kufuri ajaran Muhammad dan sudi untuk menyembah Lata dan Uzza kembali. Dalam keadaan yang terseksa begitu, Bilal bin Rabah menjawab, Ahad, Ahad, dia yang esa, dia yang esa. Sehingga kan pada hari Abu Bakar terlihat apa yang mereka lakukan kepada Bilal bin Rabah. Lalu dibelinya Bilal dengan bayaran seorang hamba berkulit hitam. Bayar. Berapa bayar? Seorang hamba kulit hitam. Ada yang mengatakan bayarannya ialah 7 ataupun 5 uqiyah perak. Kemudian Abu Bakar memerdekakannya. Allahu Akbar. Abu Bakar tengok keadaan yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Dia bayar. Bayar. Sebanyak berapa? 5 uqiyah perak. Lebih kurang RM50,000 lah. Senang bahasa kitanya untuk demikian. Ammar bin Yasir adalah hamba kepada Bani Makhzum. Dia beserta ibu dan bapanya telah menganut Islam. Ammar bin Yasir. Lalu orang yang musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal mengeluarkan mereka di tengah padang pasir ketika hari sangat terik dan juga menyeksa mereka di bawah kepanasan. Ketika mereka sedang diseksa itu, Nabi SAW melalui di kawasan itu. Rasulullah nampak mereka, lantas Rasulullah sebut, Sabran Ali Yasir, sabarlah Ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Kerana sesungguhnya aku berjanji dengan keluarga kamu, syurga Allah sedang menanti-nanti keluarga kamu. Dalam penyiksaan itu, Yasir telah meninggal dunia. Abu Jahal telah menikam Sumayyah, ibu Ammar, pada kemaluan hingga mati. Tikam pada kemaluan sampai mati. Rodok, katanya rodok. Sumayyah itu dengan besi yang panah daripada kemaluan. So, rodok naik sampai ke atas. Dialah yang pertama yang syahid dalam Islam. Orang yang pertama yang syahid dalam Islam ialah ibu kepada Ammar bin Yasir, nama Sumayyah ini. Kemudian penyiksaan Ammar dihebatkan lagi pada Ammar sendiri. Sesekali dia dijemur dengan panas dan diletakkan batu besar yang panas di atas dada dia. Ni kerana Islam je, kerana Islam. Sesekali dia direjam dalam air. Direjam, diselam dalam air. Mereka berkata padanya, kami tidak akan membiarkan kamu sehinggalah kamu sanggup mencaci Muhammad. Kami akan berhenti sehingga kamu sanggup caci Muhammad. Atau berkata yang baik terhadap Lata dan Uzza. Lalu dia pun bersetuju dengan kehendak mereka. Kerana terpaksa Ammar tak tahan sangat. Akhirnya, ia sanggup nak caci Rasulullah. Sanggup untuk mengatakan baik pada Lata dan Uzza. Setelah itu dia datang pada Rasulullah sambil dia menangis untuk meminta maaf apa yang dilakukan itu. Kemudian turunlah firman Allah, Man kafara billah min ba'di imani. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Siapa yang kufur pada Allah sesudah dia beriman, maka bagi dia kemurkaan dan azab daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa. Illa man ukrah wa illa man ukrih, kecuali mereka yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnu bil iman, sedangkan hati dia tenang, tenteram dengan iman. Allah tak ambil kira. Mulut dia yang dikatakan demikian. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka ke atas mereka ini azab, kemurkaan daripada Allah, dan mereka pula beroleh azab yang amat besar yang Allah sediakan pada mereka itu. Abu Al-Faqihah, nama sebenar Aflah, ialah hamba kepada Bani Abdul Dar. Mereka mengikat kakinya dengan tali, kemudian menarik dia di atas muka bumi ini. Anak sebutnya gambaran bagaimana mereka kena ujian. Khabbab bin Al-Arat ialah hamba kepada Ummu Ammar bin Sibha daripada Bani Khuza'ah. Orang-orang musyrikin mengenakan berbagai penyiksaan terhadap dia. Mereka mengepal rambut dia di kepalanya dan direntak sekaligus. Kepal tu, di rambut tu tarik. Allahu Akbar. Ditarik sekaligus. Kemudian rambut dia direntak sekali. Mereka memusingkan tengkuknya dengan sangat keras. Pusing tengkuk ni dengan sangat keras. Mereka membaringkan beberapa kali di atas bara api. Mereka baringkan di atas bara api. Kemudian mereka letakkan di atas ketul batu sehingga ia tidak mampu untuk bangun. Ini di antara sebahagian kisah-kisah yang terjadi
di kalangan umat manusia. Zunairah An-Nadiyah dan juga seorang perempuan serta Ubais adalah golongan hamba wanita yang telah masuk Islam. Yang telah masuk Islam. Orang-orang musyrikin mengenakan penyiasaan pada mereka seperti contoh-contoh penyiasaan yang disebut sebentar tadi. Seorang hamba Bani Mu'ammil berasal daripada Bani Adi masuk Islam, iaitu Umar bin Al-Khattab. Ketika beliau masih musyrik memukulnya sehingga apabila ia merasa bosan, dia berkata, aku tidak meninggalkan daripada memukul kecuali kerana bosan saja. Sayyidina Umar, waktu mana dia belum masuk Islam tu, dia pukul seorang hamba Bani Mu'ammil yang berasal daripada Bani Adi yang masuk Islam ni. Umar tu sendiri pukul. Dia kata, aku tak berhenti kecuali bila aku dah bosan dah, baru aku berhenti memukul. Semua hamba ini telah dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar guna harta-harta dia. Bayar. Sebagaimana dia memerdekakan Bilal dan juga Amir Al-Fuhairah. Orang yang musyrikin membungkusnya setengah sahabat Nabi dalam kulit unta dan lembu. Jahat tak jahat mereka. Kemudian mencampakkan di tengah-tengah panas terik. Kulit unta tu dah panas, campak lagi tengah-tengah panas. Sebahagian yang lain pula dipakaikan dengan baju besi. Kemudian dicampakkan ke atas batu besar yang panas. Allahu Akbar. Senarai mereka yang disiksa di jalan Allah terlalu ramai dan memerikan untuk kita bicarakan. Justru siapa saja yang diketahui keislaman pasti akan diganggu oleh mereka dan juga disakiti. Allahu Akbar. Ini sebahagian daripada sirah yang perlu kita ingat dan saya paparkan di sini dengan tujuan untuk didengari oleh anak-anak cucu kita. Didengari di kalangan kita. Untuk kita faham bahawa Islam ni tak mudah. Bila kita bawa Islam, maknanya kita akan berhadapan dengan ujian-ujian, penindasan-penindasan. Berbagai-bagai kerenah-kerenah yang kita perlu lalui, namun kita diajar supaya teguh dan kita mantap dalam jiwa kita, dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini memberi kekuatan pada kita dalam kita memahami perjalanan dakwah dan juga sirah nabawiyah ini sendiri. InsyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.